Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abi Azri untuk kita berkongsi tentang sains. InsyaAllah kita akan mengupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom saksikan video-video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar satu topik baru iaitu ketumpatan sains tahun 3. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. Sekiranya kamu sudah bersedia, kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 95 tajuk ketumpatan sebagai rujukan, atau kamu boleh rujuk pada nota yang Abi berikan kepada kamu. Baiklah anak-anak Abi sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, marilah kita lihat satu persatu objektif pembelajaran untuk tajuk ketumpatan. InsyaAllah di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat yang pertama, membanding dan membezakan timbul dan tenggelam sesuatu objek. Yang kedua, mengenal pasti ketumpatan objek yang berbeza. Yang ketiga, mengetahui cara untuk air menjadi lebih tumpat. Dan yang keempat, mengaplikasi ketumpatan air dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita akan cuba untuk menepati segala objektif kita pada sesi kali ini. Baiklah anak-anak Abi sekalian, di bawah tajuk ketumpatan ada beberapa subtopik yang kita akan pelajari satu persatu, iaitu yang pertama objek timbul dan tenggelam, subtopik yang kedua ketumpatan, subtopik yang ketiga air menjadi lebih tumpat, dan subtopik yang keempat aplikasi dalam kehidupan. InsyaAllah kita akan pergi satu persatu subtopik berikut, dan Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. Baiklah anak-anak, kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu objek timbul dan objek tenggelam. Kamu boleh lihat dalam buku teks kamu di halaman 96. Objek atau bahan di sekeliling kita ada yang boleh timbul di permukaan air dan ada yang boleh tenggelam di dasar air. Apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam tersebut? Mari kita lihat gambar rajah tersebut. Terdapat beberapa orang budak yang sedang melontarkan batu dan ranting. Budak yang melontarkan batu itu mengatakan batu itu tenggelamlah, manakala budak yang baling ranting di dalam air tersebut mengatakan ranting ini pula timbul. Jadi di sini ada dua situasi yang berbeza. Batu yang dibaling tenggelam, ranting yang diletakkan dalam air pula timbul. Jika kita lihat pula, ada satu lagi situasi yang berada di belakang sana. Kalau kamu lihat, ada seorang lelaki sedang menaiki rakit yang diperbuat daripada buluh. Rakit itu tenggelam ataupun timbul? Ya, semestinya rakit itu timbul. Jadi bagaimanakah rakit itu boleh timbul? Inilah persoalan yang kita perlu jawab. Kenapa ada objek yang tenggelam dan kenapa ada objek yang timbul? Baiklah, mari kita saksikan video ini sebentar. Jom. Eddie dan adiknya Michael sedang melihat akuarium. Mereka melihat banyak ikan yang berwarna-warni berenang di sekitar batu karang dan jambatan seramik. Pasir berada di bahagian bawah. Tumbuhan air dengan beberapa biji batu kecil berada di satu sudut. Michael mengambil coklat dari poketnya dan memakan coklat itu. Kemudian, dia membuang pembalut plastik tersebut ke dalam akuarium. Pembalut plastik itu timbul di permukaan air. Eddie berkata, "Jangan buat begitu." Michael memungut pembalut itu. Dia kemudiannya bertanya, "Mengapakah pembalut ini tidak tenggelam ke bawah seperti batu karang, pasir dan batu-batu kecil?" Eddie menjelaskan bahawa bahan yang berbeza mempunyai kebolehan yang berbeza untuk timbul di permukaan air. Sesetengah objek timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada plastik seperti pembalut gula-gula dan botol air mineral plastik timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada kayu seperti rakit kayu juga timbul di permukaan air.
Sesetengah objek tenggelam di dalam air seperti yang terdapat di bahagian bawah akuarium. Duit shilling emas dan perak juga tenggelam di dalam air. Objek yang diperbuat daripada tanah liat seperti pasu seramik tenggelam di dalam air. Objek-objek yang diperbuat daripada getah seperti tayar dan kaca seperti botol kaca juga tenggelam di dalam air. Jelas sudah persoalan-persoalan yang diutarakan tadi. Baiklah, untuk menguji kefahaman kita tentang timbul dan tenggelamnya sesuatu objek, mari kita laksanakan sedikit eksperimen ringkas tentang objek yang tenggelam dan timbul. Eksperimen ini kamu boleh buat di dalam rumah kamu dengan pantauan ibu dan ayah kamu. Eksperimen ini sangat mudah saja. Mari kita lihat apa yang kita perlu buat. Yang pertama, alat dan bahan. Kamu perlukan akuarium kecil. Kalau tak ada akuarium kecil, kamu boleh cari bekas air yang jernih ataupun balti yang jernih untuk kamu lihat air tersebut. Kemudian duit shilling, bola pimpong, guli, sabun, gabus dan juga span. Habis kira kesemua bahan-bahan ni ada di dalam rumah kamu dan bolehlah kamu dapati dengan cara yang mudah. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, isikan air ke dalam akuarium tersebut. Sekiranya kamu ada akuarium, boleh isikan dalam akuarium. Sekiranya tidak, kamu boleh isikan dalam bekas yang jernih supaya kamu boleh lihat sama ada objek yang kamu gunakan nanti nampak timbul ataupun tenggelam. Yang kedua, masukkan objek yang diuji ke dalam akuarium, iaitu sama ada duit shilling, bola pimpong, guli, sabun, gabus dan juga span. Perhatikan sama ada objek itu timbul atau tenggelam. Dan yang terakhir, rekodkan pemerhatian kamu seperti dalam jadual ini. Sangat mudah, sangat simple eksperimen ini. Jadi, kami harapkan kamu boleh mencuba eksperimen ini dan berikan jawapan kamu kepada Nabi nanti, insya-Allah. Baiklah, selesai sudah subtopik yang pertama berkaitan dengan objek timbul dan objek tenggelam. Jadi kamu dapat bezakan kan? Setiap objek yang berbeza akan timbul ataupun tenggelam. Bagaimanakah perkara itu berlaku? Ia berkait rapat dengan ketumpatan. Timbul atau tenggelamnya sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap air. Jadi ini adalah satu perkara yang penting untuk kamu tahu, bahawasanya setiap objek yang berbeza itu sama ada dia tenggelam ataupun timbul di dalam air bergantung kepada ketumpatan objek tersebut dengan air. Ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kamu tahu. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Jadi ini adalah dua perkara yang menentukan sama ada sesuatu objek itu tenggelam ataupun timbul. Apa yang membuatkan sesuatu objek itu timbul ialah kerana kurang tumpatnya objek tersebut berbanding air. Apa yang menyebabkan objek itu tenggelam ialah kerana ia lebih tumpat daripada air. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tenggelam dan timbulnya sesuatu objek, iaitu rongga-rongga udara yang terdapat di dalam sesuatu objek. Sebagai contoh, span dan juga sabun. Sekiranya span dan juga sabun ni dimasukkan di dalam air, yang mana satukah yang akan timbul dan yang mana satukah yang akan tenggelam? Ya, betul. Sudah semestinya span yang akan timbul, sabun yang akan tenggelam. Hal ini dipengaruhi oleh rongga-rongga udara yang terdapat di dalam span menyebabkan span kurang tumpat berbanding air dan ia timbul. Manakala sabun tenggelam kerana tiada rongga udara di dalam sabun menyebabkan sabun lebih tumpat daripada air dan menyebabkan sabun tersebut tenggelam. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ketumpatan sesuatu objek terhadap air. Mari kita lihat situasi ini di mana ada kayu balak dan juga gelang getah. Mengapakah kayu balak timbul di permukaan air tetapi gelang getah tenggelam di dalam air?
Apakah jawapan yang sesuai bagi persoalan ini? Jika kamu lihat kayu balak tu besar betul? Kayu balak yang besar tetapi dia timbul di permukaan air. Tapi gelang getah yang ringan boleh tenggelam di dalam air. Mengapakah situasi ini boleh berlaku? Siapa tahu jawapan dia? Pandai. Kayu balak timbul di permukaan air dan gelang getah tenggelam di dalam air berkait rapat dengan ketumpatan objek tersebut terhadap air. Seperti yang Abi terangkan di awal tadi, mana-mana objek akan berkait rapat terhadap ketumpatan air. Oleh sebab itu kita akan tahu sama ada objek itu tenggelam ataupun timbul di permukaan air. Kayu balak kurang tumpat berbanding air. Oleh itu kayu balak timbul di permukaan air. Manakala gelang getah lebih tumpat berbanding air menyebabkan gelang getah tenggelam di dasar air. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk kamu tahu bahawa ketumpatan objek sangat dipengaruhi oleh ketumpatan air menyebabkan suatu objek itu timbul ataupun tenggelam. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insya-Allah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.